Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada warga MBSP dan warga Seberang Perai. Kita bertemu sekali lagi dalam segmen yang kedua, program Sembang Santai berkenaan dengan Undang-Undang Pihak Berkuasa Tempatan. Pada segmen kali ini, kita akan bercakap mengenai Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 ataupun dikenali sebagai Akta 172. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 ini digubal berdasarkan Fasal 4 Perkara 76 Perlembagaan Persekutuan kita lah. Dan akta ini hanya terpakai di negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun, pemakaian bagi akta ini hanya boleh dibuat berdasarkan satu tarikh yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri dengan persetujuan daripada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bagi negeri-negeri seperti Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, mereka menggunakan undang-undang perancangan bandar mereka sendiri. Okey. Secara keseluruhan, akta ini dibahagikan kepada 9 bahagian dan dia merangkumi pentadbiran, perancangan pemajuan, kawalan perancangan, caj perumahan, penembangan pokok, perintah pengeluaran pokok, lembaga rayuan, notis pembelian, pengambilan tanah, kawasan pemajuan dan melibatkan sebanyak 59 seksyen yang lain. Okey, kita pergi kepada seksyen 5 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976. Dalam seksyen ini, dia menghuraikan bahawa setiap pihak berkuasa tempatan hendaklah menjadi pihak berkuasa perancang tempatan bagi kawasan tersebut. Dalam Seberang Perai ini, Majlis Bandaraya Seberang Perai lah yang menjadi pihak berkuasa perancang tempatan tersebut. Okey, apa pula fungsi pihak berkuasa perancang tempatan ataupun dalam kes ni Majlis Bandaraya Seberang Perai? Dalam seksyen 6 dalam akta ini, fungsi bagi pihak berkuasa tempatan ada beberapa perkara. Okey, antara fungsi-fungsi pihak berkuasa perancang tempatan adalah nombor 1, untuk mengawal selia, mengawal dan merancang pemajuan dan penggunaan semua tanah dan bangunan dalam kawasan tersebut. Yang keduanya, Majlis Bandaraya Seberang Perai sebagai pihak berkuasa perancang tempatan ada kuasa untuk mengusahakan, membantu, menggalakkan pemungutan, penyelenggaraan, penyiaran perangkaan, buletin dan monograf dan penyiaran bagi kawasan pihak berkuasa tempatan kita lah. Yang ketiganya, pihak berkuasa perancang tempatan ataupun MBSP dalam kes ni, kita ada kuasa untuk melaksanakan fungsi-fungsi lain seperti yang diarahkan oleh jawatankuasa ataupun pihak berkuasa negeri. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian 4, iaitu bahagian kawalan perancangan. Di bawah seksyen 18 di bawah akta ini, Akta 172, dia menyentuh pasal penggunaan tanah dan bangunan bagi sesuatu tempat lah. Okey. Di bawah seksyen 18 subseksyen 1, tiada seorang pun boleh menggunakan atau membenarkan penggunaan tanah ataupun bangunan melainkan menurut rancangan tempatan. Okey, kita pergi pula kepada seksyen 19 Akta 172. Seksyen ini berkenaan dengan larangan memulakan sebarang pemajuan tanpa kebenaran. Okey, dalam seksyen 19 subseksyen 1, dia menerangkan bahawa tiada seorang pun melainkan pihak berkuasa tempatan boleh memulakan atau mengusahakan atau menjalankan apa-apa pemajuan melainkan jika kebenaran merancang telah diberikan oleh pihak berkuasa tempatan berkenaan dengan pemajuan tersebut lah. Apa jenis pemajuan yang terdapat dalam Akta Kerajaan Tempatan ni? Okey, Akta Kerajaan Tempatan juga menghuraikan definisi kepada pemajuan. Pemajuan ni dia bererti menjalankan apa-apa kerja bangunan, kerja pelubungan, kerja kejuruteraan ataupun kerja perindustrian, apa-apa kerja material yang melibatkan perubahan material pada penggunaan tanah tersebut. Walau bagaimanapun, di bawah seksyen 19 subseksyen 2, dia ada beberapa situasi yang mengatakan bahawa kebenaran merancang tidak perlu diberikan. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk lah bawah seksyen 19 subseksyen 2 ni. Okey, apa akan jadi kalau seseorang tu tak ada kebenaran merancang?
Di bawah Seksyen 26 Akta 172 ni, dia berkenaan dengan kesalahan yang berhubungan dengan pemajuan yang tidak dibenarkan. Bagi sesiapa yang melakukan kesalahan di bawah seksyen ini, dia boleh, apabila disabitkan, boleh didenda dengan satu amount tidak melebihi RM500,000 ataupun penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan jika kesalahan itu masih berterusan apabila disabitkan kesalahan, dia boleh didenda dengan jumlah sebanyak RM500,000 bagi setiap hari kesalahan yang dilakukan olehnya. So, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana nak mohon kebenaran merancang ni? Di bawah Seksyen 21 Akta ini, sesuatu permohonan untuk kebenaran merancang berkenaan dengan sesuatu pemajuan, dia hendaklah dibuat kepada pihak berkuasa perancangan tempatan, dan di dalam kes ni Majlis Bandaraya Seberang Perai lah, dan hendaklah mengikut bentuk dan mengandungi butir-butir dan disertakan dengan dokumen-dokumen pelan-pelan dan bayaran-bayaran yang akan ditetapkan oleh pihak berkuasa perancangan tempatan. Okey, setelah melalui proses-proses kepada pihak berkuasa perancangan tempatan, pihak berkuasa tempatan boleh dia ada kuasa untuk sama ada untuk bersetuju ataupun meluluskan kebenaran merancang tersebut. Okey, soalan, apa akan jadi kalau suatu kebenaran merancang yang dipohon itu ditolak oleh pihak berkuasa perancangan tempatan? Di bawah Seksyen 23 Akta ni, dia berkenaan dengan rayuan terhadap keputusan pihak berkuasa perancang tempatan. Jika seseorang pemohon itu terkilan ataupun tidak berpuas hati dengan keputusan pihak berkuasa perancang tempatan ataupun tak berpuas hati dengan syarat-syarat yang dikenakan, dia boleh merayu kepada lembaga rayuan, dalam kes ni di Georgetown lah, dalam tempoh 1 bulan setelah keputusan diberikan oleh pihak berkuasa perancangan tempatan. Dalam menimbangkan sesuatu rayuan, pihak lembaga rayuan hendaklah mendengar daripada pihak yang merayu dan daripada pihak berkuasa perancangan tempatan tersebut. Dia prosedur dia lebih kurang macam dekat mahkamah jugalah. Okay. Prosedur di lembaga rayuan ni dia lebih kurang macam di mahkamah juga, dan lembaga rayuan boleh membuat sesuatu perintah tu sama ada mengesahkan ataupun menolak rancangan kebenaran merancang yang diberikan oleh pihak berkuasa tempatan tersebut. Seterusnya kita pergi pula kepada Seksyen 30 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 ni. Seksyen ni berkenaan dengan notis rekuisisi lah. Okay. Jika pihak berkuasa perancangan tempatan tu berpuas hati bahawa penggunaan tanah ni patut diberhentikan ataupun syarat patut dikenakan ataupun mana-mana bangunan atau kerja di mana-mana tanah tu patut dihentikan ataupun diubah ataupun dipindahkan, pihak berkuasa perancangan tempatan ni boleh memberikan notis supaya penggunaan itu diberhentikan atau mengenakan syarat-syarat tambahan ataupun langkah-langkah yang sewajarnya diambil lah. Okay. Jika pihak berkuasa perancangan tempatan itu berpuas hati bahawa penggunaan tanah tu patut diberhentikan ataupun sepatutnya syarat-syarat tambahan patut dikenakan ataupun bangunan atau mana-mana kerja di atas tanah tu patut diubah ataupun dipindahkan, pihak berkuasa perancangan tempatan tu boleh memberi satu notis agar nombor 1, kerja-kerja tu patut dihentikan. Nombor 2, mengenakan syarat-syarat bagi penggunaan tanah tersebut. Nombor 3, dia mengkehendaki supaya langkah yang dinyatakan di dalam notis tersebut diambil terhadap penggunaan tanah tersebut. Apa akan jadi kalau tak patuh notis yang diberikan oleh pihak berkuasa perancangan tempatan tersebut? Jika seseorang itu tak patuh pada notis yang diberikan oleh pihak berkuasa perancangan tempatan, dia boleh didenda sebanyak RM100,000 atau penjara tak melebihi 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Jika kesalahan itu masih berterusan walaupun telah disabitkan kesalahan, dia boleh didenda sebanyak RM5,000 bagi setiap hari kesalahan yang dilakukan. Menariknya berkenaan dengan akta ini, dia ada satu bahagian
berkenaan dengan perintah pemeliharaan pokok. Kalau kita tengok di bawah Seksyen 35A di bawah Akta ni, dia pihak berkuasa perancangan tempatan ni boleh membuat satu perintah berkenaan dengan pemeliharaan pokok. Maksudnya kita tak bolehlah nak tebang pokok sesuka hati kita. Seksyen 35H dia menyentuh tentang larangan penebangan pokok dengan ukur lilik tertentu lah di kawasan pihak berkuasa tempatan tersebut. Dalam seksyen ni juga, dia juga menghuraikan bahawa tiada seorang pun boleh menebang pokok yang ukur liliknya melebihi 0.8 meter tanpa kebenaran daripada pihak berkuasa perancangan tempatan. Bagi sesiapa yang melanggar Seksyen 35H ni, iaitu larangan penebangan pokok ni, dia boleh didenda dengan satu hukuman tidak melebihi RM10,000 ataupun penjara tidak melebihi 3 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Akhir sekali kita pergi kepada bidang kuasa mahkamah lah. Di bawah Seksyen 51 Akta ini, dia menghuraikan bahawa Mahkamah Magistrate Kelas 1 boleh membicarakan bagi setiap kesalahan yang telah dilakukan di bawah akta ini. Okey, sekian saja penerangan ringkas sembang santai berkenaan dengan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976. Okey, kita akan adakan satu kuis dan hadiah-hadiah pun agak lumayan lah. So jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan untuk menjawab kuis-kuis tersebut, dan kita jumpa lagi di segmen yang ketiga. Terima kasih.